Senjata buatan Malaysia. Kata itu tahap mainan sahaja. Kata-kata angkuh ini, yang dilemparkan oleh Direktorat Perolehan Kementerian Pertahanan Denmark 2 tahun lalu, kini mencekik leher mereka. Perang Ukraine tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, dan sebagai tambahan, senario terburuk yaitu penarikan tentera Amerika Syarikat dan tekanan wilayah di Greenland melanda Denmark. Denmark yang terdesak mencari sekutu Eropah, namun jawaban yang diterima sangat dingin. Kami pun tiada apa-apa untuk diberi. Akhirnya, Perdana Menteri Denmark tunduk di hadapan dunia. Menolak Malaysia adalah kesilapan yang jelas dan menyakitkan. Kekurangan keselamatan bernilai 40 bilion kron, sekitar 30 triliun won, penderitaan yang mengerikan akibat keangkuhan, dan industri pertahanan Malaysia, EPM, yang menjadi piawaian keselamatan baharu dunia. Drama yang mendebarkan itu kini akan dibentangkan. Di mana Anda sedang mendengarnya, jangan lupa untuk melanggan dan like. Sejuk menyapa wajah, sebaik sahaja pintu bilik mesyuarat dibuka. Bilik mesyuarat tertinggi Direktorat Perolehan Kementerian Pertahanan, di mana satu keputusan yang dibuat di sini menentukan anggaran keselamatan negara bernilai berbilion-bilion krone. Selamat datang. Saya Erik Miller, pengarah Direktorat Perolehan Kementerian Pertahanan Denmark, dan saya mempengerusikan mesyuarat hari ini. Di atas meja terletak cadangan daripada 3 negara, dan mata para hadirin tertumpu ke arah saya. Caesar buatan Perancis, Atmos buatan Israel, dan sesuatu buatan Malaysia, keputusan sudah ditetapkan. Saya menarik kerusi dan membuka fail. Bahan yang dihantar oleh syarikat Perancis diletakkan dalam pengikat kulit, dan bahan Israel tiba dalam pemacu USB dengan pelekat hologram. Bahan Malaysia hanya sekeping templat kertas nipis. Beratnya sudah berbeza. Kepercayaan dan sejarah yang dibina oleh industri pertahanan Eropah terserlah dalam butiran seperti ini. Saya mengambil templat itu dan segera menolaknya ke sudut meja. Tiada sebab untuk membuang masa. Martin Sorensen, pegawai kanan, membuka mulutnya dengan berhati-hati. Pihak Malaysia telah membuat permintaan 3 kali untuk dimasukkan dalam senarai semakan, lapornya. Saya mengangkat cawan kopi, memotong kata-katanya. Perkataan senarai semakan itu sendiri menggelikan. Menempatkan senjata buatan Malaysia dalam pasukan pertahanan kita, tak terbayang pun. Saya bertanya. Bukankah mereka negara yang baru melangkah ke arena industri berat, hanya terkenal dengan kereta nasional dan minyak sawit? Adakah masuk akal kita membeli meriam yang dibuat oleh negara seperti itu? Bilik mesyuarat menjadi sunyi. Ada yang mengangguk, ada yang mengelak pandangan, tetapi tiada siapa yang membantah. Logik saya jelas. Kami adalah ahli NATO dan sebahagian daripada rangkaian pertahanan Eropah. Perancis dan Israel adalah rakan kongsi yang terbukti. Mereka mempunyai data pertempuran sebenar, infrastruktur penyelenggaraan yang telah dibina, dan rantaian bekalan alat ganti yang stabil. Malaysia tidak mempunyai semua itu. Kami tidak boleh mempertaruhkan keselamatan negara hanya kerana harganya murah. Saya mengambil semula templat itu. Ia adalah harimau. Harimau. SPH. Gambarnya kelihatan bagus, tetapi tiada siapa yang pernah melihatnya secara fizikal. Spesifikasi menunjukkan julat 50 km, kadar tembakan 6 pusingan seminit, dan sistem pemuatan automatik. Angka-angka itu mengagumkan, tetapi saya adalah orang yang percaya pada jenama, bukan angka. Nexter Perancis berbangga dengan sejarah 100 tahun, dan Elbit Israel telah terbukti di medan Perang Timur Tengah. Apa yang Malaysia ada? Saya tahu Samsung dan Hyundai, tetapi tidak pernah mendengar tentang syarikat pertahanan mereka. Saya menghirup kopi dan menolak templat itu ke tengah meja. Buatan Malaysia adalah tahap mainan sahaja, kata saya. Ketawa perlahan kedengaran di bilik mesyuarat. Martin mengeraskan wajahnya tetapi diam. Saya menyambung, menekankan bahawa apa yang kami perlukan adalah sistem yang terbukti yang boleh dikerahkan serta-merta, bukan prototipe eksperimen. Saya bertanya, jika Malaysia benar-benar berdaya saing dalam bidang ini, mengapa tiada negara NATO lain yang memilihnya? Pengarah kewangan membuka helaian perbandingan harga. Perancis berharga 8 juta euro seunit, Israel 7 juta euro dan Malaysia 4 juta euro. Perbezaannya besar. Tetapi saya menggeleng. Ada sebab mengapa ia murah, kata saya. Ia mungkin masalah kualiti, sokongan selepas jualan yang lemah, atau bekalan alat ganti yang tidak menentu. Produk Eropah mahal, tetapi ia berbaloi. Kebolehpercayaan dan kestabilan adalah aset yang tidak boleh ditukar dengan wang. Martin sekali lagi berkata dengan berhati-hati.
terdapat laporan bahawa Poland telah membeli sejumlah besar kereta kebal dan SPH buatan Malaysia. Saya melambaikan tangan menolak kata-katanya. Poland membuat pilihan itu kerana mereka terdesak, jelas saya. Mereka bersempadan dengan Rusia, jadi mereka memerlukan jumlah yang banyak dengan segera. Tetapi kita berbeza. Denmark mempunyai masa dan kemewahan untuk memilih dengan teliti. Tiada sebab untuk berkompromi dengan kualiti kerana tergesa-gesa. Mesyuarat diteruskan seperti yang dirancang. Kami membincangkan penilaian teknikal dan jadual rundingan harga untuk dua calon, Perancis dan Israel. Malaysia secara semula jadi hilang dari agenda. Tiada siapa yang menyebutnya lagi. Templat itu masih terletak di sudut meja, tetapi tiada siapa yang memandangnya lagi. Menjelang akhir mesyuarat, saya mengambil templat itu dan menggunakannya sebagai alas cawan kopi. Bahagian bawah cawan itu basah, dan saya memerlukan kertas. Ia adalah kegunaan yang sempurna. Semasa saya keluar dari bilik mesyuarat, Martin mendekati saya. Dia bertanya bagaimana untuk menangani permintaan pertemuan pihak Malaysia yang ketiga. Saya berfikir sejenak, mengabaikannya sepenuhnya adalah satu cara, tetapi saya teringat cara yang lebih baik untuk menggunakannya. Saya mengarahkan untuk memberikan mereka maklumat bidaan sahaja. Beri mereka kelayakan untuk menyertai bidaan kompetitif rasmi, tetapi nyatakan bahawa pertemuan tidak diperlukan. Jika mereka menyerahkan dokumen, kami boleh mengatakan kami mempunyai 3 pilihan. Ia akan menjadi kad untuk menekan Perancis dan Israel. Berjalan di koridor, saya memandang keluar tingkap. Langit Copenhagen tenang seperti biasa. Ia adalah pemandangan yang damai. Rusia jauh, dan ancaman itu abstrak. Kami mempunyai masa. Masa untuk membuat pilihan terbaik, masa untuk mendapatkan syarat terbaik, masa untuk menyemak semua pilihan. Tiada keperluan untuk tergesa-gesa sama sekali. Saya kembali ke pejabat dan duduk di meja. Peti masuk email saya mengandungi jemputan daripada syarikat Perancis. Ia adalah jadual lawatan ke ibu pejabat mereka, termasuk lawatan kilang, taklimat teknikal, dan janji temu makan malam. Saya menyemak jadual dan menghantar email kelulusan. Inilah perniagaan sebenar perkongsian berdasarkan rasa hormat dan kepercayaan bersama. Sebaliknya, email daripada syarikat Malaysia ringkas. Permintaan pertemuan, penghantaran data teknikal, tawaran lawatan kilang itu sahaja. Ia kelihatan formal dan terdesak. Saya tidak membalasnya. Saya hanya mengarahkan Martin untuk menolaknya dengan sopan. Ungkapan templat, kami sedang menyemak dan akan menghubungi Anda jika perlu, sudah mencukupi. Petang itu, dalam perjalanan pulang, saya menghidupkan radio. Berita tentang perang Ukraine disiarkan. Barisan hadapan berada dalam kebuntuan, dan ia dianalisis sebagai perang yang berpanjangan. Tetapi itu adalah cerita yang jauh, tidak ada kena-mengena dengan kami. Denmark selamat, NATO wujud, dan sekutu Eropah kukuh. Pemerolehan peralatan pertahanan adalah pelaburan untuk masa depan, bukan isu survival yang mendesak. Tiba di rumah, saya duduk di bilik belajar. Saya yakin bahawa saya telah membuat keputusan yang tepat dalam mesyuarat hari ini. Saya telah mempertahankan keunggulan pertahanan Eropah, merancang untuk menguruskan belanjawan dengan cekap dan mengecualikan risiko yang tidak teruji. Saya telah melaksanakan peranan saya sebagai pengarah dengan sempurna. Templat Malaysia mungkin kini berada di tong sampah pejabat saya, dengan kesan kopi di atasnya. Itu adalah hasil yang sesuai. Produk tahap mainan harus diperlakukan seperti mainan. Saya menghirup wain dan memikirkan jadual esok persidangan video dengan syarikat Perancis, semakan laporan penilaian teknikal Israel, dan proses memendekkan senarai calon akhir. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Ia adalah malam yang tenang. Tiada masalah, tiada ancaman, dan tiada penyesalan. Saya hanya seorang pengarah yang cekap yang telah membuat pertimbangan terbaik untuk negara. Nama Malaysia nampaknya tidak akan muncul lagi di meja mesyuarat saya. Saya fikir itu adalah langkah yang wajar. Tetapi dunia bergerak berbeza daripada keyakinan saya. Saya belum tahu lagi betapa besar peluang yang saya buang sekeping templat yang saya gunakan sebagai alas kopi. Seminggu kemudian, di bilik mesyuarat strategi, angka-angka mula menekan saya. Sebut harga akhir yang dikemukakan oleh syarikat Israel ialah 7 juta euro seunit. Mereka mengatakan ada ruang untuk rundingan, tetapi sikap mereka tegas. Melihat hamparan di atas meja, saya menggosok dahi. Had belanjawan ialah 6,5 juta euro dan perbezaan 500,000 euro bukanlah jumlah yang kecil. Pengarah kewangan menyatakan bahawa peningkatan belanjawan adalah mustahil. Saya terpaksa mencari jalan lain. Martin mengedarkan bahan mesyuarat.
Halaman pertama menyatakan bahawa syarikat Perancis telah menarik diri dari meja rundingan. 8 juta euro yang mereka tawarkan jauh melebihi belanjawan kami dan mereka tidak berniat untuk menyesuaikan harga. Mereka pada dasarnya telah disingkirkan. Kini hanya tinggal Israel. Ia menjadi situasi rundingan tunggal senario terburuk. Kami memerlukan cara untuk mengurangkan harga apabila kuasa tawar-menawar kami sifar. Bilik mesyuarat terasa berat. Kaki tangan hanya berpandangan sesama sendiri dan diam. Saya mengetuk meja dengan jari saya. Bunyi yang teratur memecah kesunyian masa untuk menyusun fikiran. Pihak Israel tahu kami terdesak. Mereka juga tahu bahawa tiada pesaing. Dalam situasi ini, mengapa mereka perlu menurunkan harga? Kami memerlukan daya tawar. Tiba-tiba, saya teringat arahan yang saya berikan seminggu yang lalu, hanya berikan maklumat bidaan kepada syarikat Malaysia. Pada masa itu, ia hanyalah prosedur formal. Tetapi kini ia berbeza. Malaysia berguna. Walaupun kami tidak berniat untuk menandatangani kontrak, kami boleh membawa mereka ke meja rundingan. Kami boleh mencipta ilusi bahawa Israel mempunyai pesaing. Saya bertanya kepada Martin tentang status penyerahan dokumen bidaan oleh pihak Malaysia. Dia membuka komputer ribanya dan menyemak. Diterima 3 hari lalu, lapornya. Harga tawaran ialah 4 juta euro seunit. Saya tersenyum dalam hati. Sememangnya harga yang sangat murah, tetapi itulah gunanya. Ia adalah angka yang sempurna untuk menekan Israel. Saya menyusun strategi. Secara rasmi, kami akan mengekalkan pendirian bahawa kami sedang menilai 3 calon. Walaupun Perancis telah menarik diri, tidak perlu mendedahkan fakta itu. Malaysia akan diketengahkan kerana daya saing harganya. Kami akan memberi gambaran kepada Israel bahawa kami mempunyai beberapa pilihan. Jika mereka berasa bimbang, mereka terpaksa menurunkan harga. Pegawai undang-undang menyatakan kebimbangan. Membenarkan bidaan tanpa niat untuk kontrak mungkin menjadi masalah prosedur, katanya. Saya menggeleng. Kami boleh mengatakan bahawa kami menyemak semua cadangan secara adil, jawab saya. Pilihan akhir adalah berdasarkan hasil penilaian menyeluruh. Memandangkan aspek teknikal, kebolehpercayaan, dan sistem sokongan, penyingkiran Malaysia adalah langkah semula jadi. Tiada masalah undang-undang. Martin bertanya dengan berhati-hati. Jadi, adakah kita akan mengadakan pertemuan teknikal dengan pihak Malaysia? Saya menjawab dengan tegas. Tidak perlu. Semakan dokumen sahaja sudah mencukupi. Pertemuan bukan sahaja membuang masa, tetapi juga boleh memberi salah faham bahawa kami serius mempertimbangkan Malaysia. Itu bukan gambaran yang saya mahukan. Saya memutuskan untuk menggunakan media secara halus. Saya menghantar bahan taklimat kepada jurucakap Kementerian Pertahanan Kandungan yang menyatakan bahawa firma Eropah, Timur Tengah dan Asia sedang bersaing untuk program SPH seterusnya. Nama negara tertentu tidak disebut, tetapi persaingan bidaan ditekankan. Apabila artikel ini keluar, pihak Israel pasti akan melihatnya. Ia akan memberi tekanan. 2 hari kemudian, saya dihubungi oleh pengurus syarikat Israel. Mereka mahu menetapkan jadual rundingan tambahan. Seperti yang dijangka, saya menangguhkan balasan. Saya tidak boleh menunjukkan kegelisahan. Selepas menunggu sehari, saya membalas dengan ringkas. Mari bertemu di bilik mesyuarat kami pada hari Selasa depan jam 10 pagi. Ia adalah pemberitahuan, bukan permintaan. Saya membuat latihan semula senario rundingan dengan Martin. Kuncinya adalah untuk membocorkan kad Malaysia secara bijak. Menyebutnya secara terang-terangan mungkin kelihatan seperti ugutan. Ia perlu disampaikan secara semula jadi, seolah-olah maklumat itu bocor secara tidak sengaja. Semasa perbincangan harga, saya akan menyebut batasan belanjawan dan, dalam konteks itu, secara halus membayangkan tawaran harga yang agresif dari pesaing lain. Persediaan sudah sempurna. Pada pagi mesyuarat, saya datang bekerja lebih awal daripada biasa. Saya memeriksa bilik mesyuarat, menyusun bahan, dan menyemak senario dalam fikiran saya. Pengurus Israel tiba tepat pada pukul 10 pagi. Dia membawa beg bimbit kulit dan tersenyum yakin. Saya berjabat tangan dan memandang matanya. Lelaki ini juga seorang pakar rundingan. Kami terus ke perkara utama. Saya menyatakan bahawa kami berpuas hati dengan sistem Atmos dari segi teknikal. Saya menambah bahawa keserasian NATO sangat baik dan data pertempuran sebenar mencukupi. Tetapi harga adalah masalahnya. Saya menunjukkan 7 juta euro melebihi belanjawan kami sebanyak 500.000 euro. Dia mengangguk mendengarnya, tetapi ekspresinya tidak berubah. Pengurus Israel membantah.
mendakwa bahawa harga itu adalah wajar memandangkan kualiti dan kebolehpercayaan. Dia berhujah bahawa ia lebih berdaya saing apabila kos operasi jangka panjang diambil kira. Saya tidak memotong kata-katanya. Selepas mendengar sepenuhnya, saya berkata dengan tenang, "Saya faham, tetapi kami mempunyai pilihan lain." Matanya sedikit bergetar. Dia bertindak balas terhadap perkataan pilihan lain. Saya menjelaskan dengan santai bahawa dua syarikat lagi masih bersaing. Saya menambah bahawa salah satunya telah menawarkan harga yang sangat agresif. Saya tidak menyebut angka tertentu. "Tidak perlu," pengurus Israel bertanya. "Syarikat dari negara mana?" Saya berpura-pura teraga agak sejenak, seolah-olah saya sedang mempertimbangkan sama ada untuk mendedahkannya. Kemudian dengan berat hati, saya menjawab, "Syarikat dari Asia." Saya menambah bahawa saya tidak boleh mendedahkan lebih lanjut. Misteri itu berkesan. Dia duduk tegak. Jelas dia gugup. Dia seolah-olah meneka ia mungkin Malaysia. Dia bertanya sama ada saya telah mendengar tentang kontrak Poland baru-baru ini. Saya tersenyum samar. "Kami menilai berdasarkan piawaian kami sendiri." Saya hanya menjawab. Suasana berubah. Pengurus Israel berkata bahawa dia perlu berunding dengan ibu pejabat. Dia berkata dia akan menyemak kemungkinan pelarasan harga. Saya mengangguk. Saya memberitahunya untuk tidak tergesa-gesa dan menyemak dengan teliti. Tetapi saya menetapkan tarikh akhir bulan ini. Selepas dia pergi, Martin memandang saya. Ketidakselesaan terpancar di matanya. Saya mengabaikan ekspresinya. Ini adalah rundingan, fikir saya. Tiada rundingan yang bersih. Kami perlu melindungi belanjawan negara dan mendapatkan syarat terbaik. 3 hari kemudian, cadangan semakan tiba dari pihak Israel. Mereka telah menurunkannya kepada 65 juta euro seunit tepat pada had belanjawan kami. Saya berpuas hati. Strategi itu berkesan. Kesan menggunakan Malaysia sebagai orang ketiga sangat jelas. Saya mengarahkan Martin untuk membalas pihak Israel bahawa kami sedang mempertimbangkannya secara positif. Saya menambah bahawa hanya prosedur pemeriksaan akhir sebelum kontrak sahaja yang tinggal. Kemudian saya bertanya bagaimana untuk memberitahu pihak Malaysia. Saya menjawab dengan ringkas, "Jangan beritahu apa-apa lagi. Malaysia perlu kekal dalam senarai bidaan. Ketegangan perlu dikekalkan sehingga kontrak akhir ditandatangani dengan Israel. Kami perlu menyimpannya sebagai kad rundingan tambahan sekiranya berlaku. Tidak kira sama ada mereka menunggu atau tidak." Menjelang petang, saya melaporkan kepada pengarah kewangan. Saya berkata bahawa kontrak akan dimuktamadkan dalam lingkungan belanjawan. Dia berpuas hati. Dia bertanya, bagaimana saya dapat menurunkan harga? Saya menjelaskan bahawa saya menggunakan persaingan. Saya tidak menyebut kaedah tertentu. Hasilnya penting, bukan prosesnya. Dalam perjalanan pulang, saya menghidupkan radio di dalam kereta. Berita itu membincangkan kecekapan belanjawan pertahanan. Pakar berkata bahawa strategi perolehan yang bijak diperlukan. Saya mengangguk. Itulah yang saya lakukan. Saya menjimatkan belanjawan, memuktamadkan perjanjian terbaik, dan melindungi kepentingan negara. Saya tidak memikirkan bagaimana perasaan Malaysia dalam proses ini. Tidak penting sama ada mereka berharap meluangkan masa untuk persiapan atau menaruh harapan. Perniagaan bercakap melalui hasil, bukan emosi. Kami hanya membuat pilihan yang terbaik untuk kami. Tiba di rumah, saya makan malam dan memberitahu istri saya bahawa saya telah berjaya menyelesaikan rundingan besar hari ini. Dia tersenyum mengucapkan tahniah. Dia menuangkan segelas wain. Saya mengangkat gelas dan berfikir, inilah kehidupan seorang profesional. Malam itu, saya menyemak senarai semak kontrak di bilik belajar pengesahan teknikal, semakan undang-undang, kelulusan belanjawan, penyelarasan jadual, semua berjalan lancar. Kontrak akhir akan ditandatangani dalam masa sebulan. Ia adalah pencapaian yang sempurna. Apabila saya membuka laci meja, sekeping kertas yang renyuk menarik perhatian saya. Itu adalah template syarikat Malaysia. Seseorang pasti telah menyimpannya di sana semasa mengemas. Saya mengeluarkannya dan membuangnya ke tong sampah. Ia tidak diperlukan lagi. Peranannya sudah berakhir. Orang ketiga akan hilang di belakang pentas. Hanya watak utama yang mendapat perhatian. Saya berdiri di bawah cahaya dan Malaysia berada dalam kegelapan. Saya percaya itu adalah susunan semula jadi. Esok, saya akan membincangkan syarat terperinci dengan pihak Israel jadual penghantaran, program latihan, kontrak penyelenggaraan. Malaysia tidak akan disebut lagi. Walaupun pada mulanya mereka tidak pernah menjadi subjek perbualan. Saya mematikan lampu dengan rasa puas hati.
Ia adalah hari di mana kekejaman yang dikira telah menang strategi tanpa emosi, pelaksanaan yang didorong oleh matlamat, hasil yang sempurna. Ia adalah saat saya membuktikan nilai saya sebagai pengarah. Mereka mungkin belum tahu bahwa Malaysia hanyalah orang ketiga. Mereka tidak perlu tahu. Mereka hanya akan menunggu pemberitahuan hasil bidaan dan pada suatu hari nanti menerima berita penyingkiran. Itu sahaja. Saya tidur lena malam itu. Tiada rasa bersalah. Ini adalah perniagaan, dan saya telah melakukan yang terbaik. Malaysia adalah alat, Israel adalah rakan kongsi, dan saya adalah pemenang. Ia adalah formula yang sempurna. Sekurang-kurangnya, itulah yang saya percaya pada masa itu. Pada suatu pagi Selasa, ketika rundingan dengan Israel berjalan lancar, saya dihubungi oleh pejabat setiausaha. Delegasi syarikat Malaysia sedang menunggu di lobi. Mereka datang tanpa janji temu terlebih dahulu. Saya tidak mengangkat kepala dari meja dan menjawab, "Tiada dalam jadual, suruh mereka pulang." Ia adalah arahan untuk menghalau mereka. Setiausaha menelefon semula. Pelawat meminta peluang untuk menjelaskan secara ringkas hanya 10 menit. Saya tidak mengalihkan pandangan dari dokumen dan menjawab, "Mustahil hari ini. Minta mereka memohon melalui saluran rasmi jika perlu." Saya menutup telepon dan kembali fokus pada kerja. Saya ada persediaan untuk mesyuarat penting yang perlu dilakukan. Kira-kira sejam kemudian, apabila saya memalingkan pandangan keluar tingkap, saya dapat melihat pintu masuk lobi. 3 orang berdiri di luar pintu kaca orang Asia berkot hitam. Titisan hujan membasahi bahu mereka. Mereka berdiri di sana tanpa payung. Saya menurunkan bidai. Tidak perlu melihat. Waktu makan tengah hari tiba. Dalam perjalanan ke kafeteria tentera, saya melalui lobi. Mereka masih di sana. Mereka duduk di sofa, meletakkan beg bimbit di atas lutut. Seorang melihat telepon bimbitnya, dan 2 lagi berbual perlahan. Apabila mata kami bertemu, mereka cuba berdiri. Saya memalingkan kepala dan berjalan melepasi mereka, seolah-olah mereka orang asing. Martin mendekati saya dan berbisik. "Pihak Malaysia telah menunggu sejak pagi," lapornya. Dia bertanya apa yang harus dilakukan. Saya mengangkat bahu. "Itu keputusan mereka untuk buat," jawab saya. "Kami tidak menjemput mereka, dan kami tidak membuat janji temu. Jika mereka mahu menunggu, biarlah mereka menunggu." Di kafeteria, saya makan tengah hari dengan rakan sekerja dan bertukar jenaka. Seseorang menyebut tentang orang Malaysia di lobi. Mereka berkata mereka telah duduk di sana sepanjang pagi. Reaksi mereka adalah, betapa gigihnya. Saya mencucuk salad dengan garpu dan berkata, "Mungkin itu ketabahan orang Asia menunggu di bawah hujan." Meja itu ketawa. Sekitar pukul 2 petang, setiausaha menelpon lagi. Pihak Malaysia ingin menyerahkan kad nama mereka, sekurang-kurangnya. Saya mengeluh dengan rasa jengkel. "Hantar kad nama melalui email," saya memberitahu setiausaha itu. Saya menambah bahwa tidak perlu menunggu di sini. Sebenarnya, saya tidak berminat dengan kad nama mereka. Ia adalah penolakan formal. Cuaca di luar semakin teruk, hujan semakin lebat, dan angin mula bertiup. Saya selesai persediaan mesyuarat dan keluar ke koridor untuk minum kopi. Melalui dinding kaca di sebelah lobi, saya dapat melihat mereka. Mereka masih duduk di tempat yang sama. Sudah 5 jam. Saya fikir mereka gigih, tetapi kegigihan tidak menjamin hasil. Hanya selepas pukul 3 petang barulah mereka bergerak. Mereka berdiri dan mengemas beg mereka. Selepas bercakap ringkas dengan kaki tangan pejabat setiausaha, mereka meninggalkan bangunan itu. Saya melihat belakang mereka hilang, melalui pintu kaca bahu yang jatuh, kolar yang basah, dan langkah yang berat. Saya tidak merasakan sebarang emosi, ia hanya kesimpulan yang dijangkakan. Seminggu kemudian, perkara yang sama berulang. Kali ini, pada pagi Khamis, pejabat setiausaha sekali lagi melaporkan lawatan delegasi Malaysia. Saya merasakan deja vu. Situasi yang sama seperti minggu lalu. Saya mengarahkan untuk menjawab bahwa saya tiada jadual dan meminta mereka menghubungi melalui saluran rasmi. Kali ini, saya perlu melalui lobi secara pribadi. Saya menuju ke pintu masuk untuk mesyuarat luar. Saya dapat melihat mereka duduk di sofa. Kali ini ada 4 orang, seorang lebih daripada minggu lalu. Mereka mungkin membawa seseorang yang berpangkat lebih tinggi. Tetapi bilangan tidak penting. Salah seorang daripada mereka mengenali saya. Dia berdiri dan cuba menghampiri. Saya tidak berhenti berjalan. Saya berpura-pura melihat jam tangan saya dan berjalan laju, seolah-olah saya ada hal mendesak. Walaupun sebenarnya saya masih ada 30 menit sebelum waktu mesyuarat.
Tempat mesyuarat itu adalah ruang istirahat hotel mewah. Naib Presiden Syarikat Israel telah mencadangkan janji temu makan malam semasa lawatannya ke Denmark. Saya dengan senang hati menerimanya. Ini adalah hubungan perniagaan sebenar, pertemuan dengan rasa hormat dan protokol bersama. Perbualan mengalir secara semula jadi. Kami bercakap tentang butiran kontrak, pemindahan teknologi, dan program latihan teknikal. Tetapi kebanyakannya adalah topik ringan situasi politik di Timur Tengah, ekonomi Eropa, cerita keluarga. Suasananya selesa. Ini adalah perkongsian. Di tengah makan, Naib Presiden bertanya bagaimana dengan pesaing lain. Saya memusingkan gelas wain dan menjawab, pada dasarnya, fasa penyelesaian. Saya menambah bahwa Atmos adalah yang paling optimum dari segi teknikal dan komersial. Dia kelihatan berpuas hati. Saya menambah, sambil ketawa seperti jenaka. Beberapa syarikat masih menunggu di lobi. Saya berkata bahwa peminang yang miskin harus dibiarkan menunggu di luar. Naib Presiden itu turut ketawa. Ia adalah persetujuan tanpa kata bahwa kami adalah rakan kongsi yang terpilih dan yang lain hanyalah latar belakang. Pada hari Isnin 2 hari kemudian, terdapat lawatan ketiga. Apabila kaki tangan pejabat setiausaha menelepon, saya mengeluh. Lagi? Saya bertanya kembali. Kali ini, mereka berkata seorang eksekutif peringkat atasan telah datang. Mereka merayu agar saya bertemu. Saya menolak dengan tegas. Tetapi kali ini, saya menukar kaedah. Saya turun ke lobi secara pribadi. Saya memutuskan bahwa saya perlu menyelesaikan perkara ini. Semasa menaiki lift ke tingkat bawah, saya menyusun kata-kata yang akan saya ucapkan jelas, sopan, tetapi tanpa ruang untuk penolakan. Apabila saya tiba di lobi, 3 orang bangun serentak. Orang yang berdiri di hadapan menghulurkan kad nama. Jawatan Encik Hafiz bin Ahmad, pengarah eksekutif, tertulis di atasnya. Saya menerima kad itu tetapi tidak memberikan kad saya. Sebaliknya, saya berkata dengan ringkas, kami sedang dalam rundingan akhir dengan syarikat lain. Tiada rancangan untuk semakan tambahan. Encik Hafiz bertanya kembali, jika begitu, mengapa Anda membenarkan kami menyertai bidaan? Saya terperanjat seketika. Itu adalah soalan yang tidak dijangka, tetapi saya segera mendapatkan ketenangan saya semula. Kami menyemak semua cadangan dengan minda terbuka, jawab saya. Secara keseluruhan, pilihan lain lebih sesuai. Dia tidak bertanya lagi. Dia mengangguk dan berkata dia faham, tetapi pandangannya berbeza. Ia bukan kemarahan atau kekecewaan. Ia hanya tenang. Ekspresi seolah-olah dia sudah menjangkakannya. Itu lebih pelik. Saya berjabat tangan dan berpusing untuk pergi, tetapi Encik Hafiz berkata kata terakhir, terima kasih atas masa Anda, katanya. Dan dia menambah, hubungi kami jika Anda memerlukan kami pada masa hadapan. Saya terpinga-pinga. Keyakinan apa yang dia ada dalam situasi di mana dia sudah ditolak? Saya tidak faham. Semasa menaiki lift, saya menggeleng. Saya fikir itu adalah sikap degil orang Asia. Jika mereka kalah, mereka sepatutnya mengakuinya dengan bersih. Tetapi mereka cuba meninggalkan kesan yang samar-samar. Saya memutuskan bahwa saya tidak akan bertemu mereka lagi. Kembali ke pejabat, saya melaporkan kepada Martin. Saya berkata bahwa saya telah bertemu dengan pihak Malaysia secara pribadi dan menyelesaikan perkara itu. Saya menambah bahwa mereka tidak akan menghubungi lagi. Martin mengangguk, tetapi ekspresinya berat. Petang itu, draft kontrak akhir tiba dari pihak Israel. Selepas semakan oleh pasukan undang-undang, ia dijadwalkan untuk ditandatangani minggu depan. Semua berjalan lancar. Pemboleh ubah Malaysia telah diselesaikan dengan bersih, dan kami akan menandatangani kontrak dengan rakan kongsi yang kami inginkan, dengan syarat yang kami inginkan. Menjelang petang, saya memandang keluar tingkap. Pintu masuk lobi kosong. Tiada lagi orang yang menunggu. Ia adalah pemandangan yang tersusun kemas. Saya berpuas hati. Kebisingan yang tidak perlu telah hilang. Semasa pulang, saya berfikir, 3 kali lawatan, 3 kali penolakan. Mereka gigih, tetapi sia-sia. Kami tidak berniat untuk memilih mereka sejak awal. Ia adalah pembaziran masa-masa mereka dan masa kami. Tetapi itu adalah pilihan mereka. Tiada siapa yang menjemput mereka, dan tiada siapa yang meminta mereka menunggu. Mereka datang sendiri, menunggu sendiri, dan pulang sendiri. Itu bukan tanggung jawab kami. Saya tidak membayangkan apa yang difikirkan oleh pasukan Malaysia semasa mereka pulang, laporan apa yang mereka hantar, atau penilaian apa yang mereka terima di syarikat mereka. Itu di luar minat saya. Mereka sudah hilang dari dunia saya.
Malam itu, sebelum tidur, perkara terakhir yang saya fikirkan ialah kontrak dengan Israel. Semuanya akan selesai minggu depan. Pencapaian yang sempurna, perkongsian yang sempurna. Saya menutup mata dengan tenang. 3 orang yang datang, orang yang menunggu di bawah hujan, orang yang menyerahkan kad nama dan pulang mereka kini adalah masa lalu. Ia adalah episod kecil yang tidak akan dicatat dalam sejarah. Saya percaya begitu. Tetapi dunia tidak berjalan mengikut kepercayaan saya. Saya belum tahu lagi betapa bernilainya pilihan yang saya tolak masa yang mereka tunggu di bawah hujan. 3 bulan selepas menandatangani kontrak dengan Israel, dokumen itu sempurna dan tarikh penghantaran telah ditetapkan pada 24 bulan. Semuanya mengikut rancangan. Saya bangga dengan diri saya kerana memuktamadkan kontrak dengan rakan kongsi yang terbukti dan syarat yang stabil. Tetapi dunia bergerak berbeza daripada rancangan saya. Pemberitahuan untuk memanggil mesyuarat keselamatan tergempar tiba pada awal pagi. Frasa situasi kecemasan NATO menarik perhatian saya. Saya bergegas ke Kementerian Pertahanan. Apabila saya memasuki bilik mesyuarat, suasananya tegang. Wajah kaki tangan kaku dan peta Eropah terpapar pada skrin. Ketua Perisikan memulakan taklimat. Dia melaporkan bahawa perang Ukraine berpanjangan jauh lebih lama daripada yang dijangkakan. Rusia menunjukkan kesediaan untuk meneruskan perang penghapusan dan seluruh Eropah berada dalam keadaan tegang, tetapi berita yang lebih mengejutkan menyusul kemungkinan penarikan tentera AS yang ditempatkan di Eropah selepas pilihan raya Presiden AS akan datang dibincangkan. Menteri Pertahanan bertanya, jika tentera AS berundur, bagaimana dengan kesediaan pertahanan kita? Ketua Operasi menjawab, tenaga semasa yang dirancang tidak mencukupi secara serius. Pengambilalihan tambahan adalah mendesak. Semua mata tertumpu kepada saya. Tiba giliran saya sebagai pengarah perolehan untuk menjawab. Saya berkata dengan tenang, kami telah menyelesaikan kontrak dengan Israel dan penghantaran dijadwalkan dalam 24 bulan. Tetapi Menteri menggeleng. Kami memerlukannya sekarang, bukan dalam 2 tahun. Arahan dikeluarkan untuk mendapatkan bekalan tambahan dengan segera. Mesyuarat berakhir dan saya kembali ke pejabat. Saya memanggil Martin untuk mesyuarat tergempar. Kami membincangkan cara untuk mendapatkan bekalan tambahan. Perkara pertama yang terlintas di fikiran ialah Israel. Mereka adalah rakan kongsi yang sudah berkontrak, jadi pesanan tambahan sepatutnya mungkin. Saya segera menghubungi pihak Israel. Saya meminta persidangan video, dan kami berhubung dengan pengurus pada keesokan harinya. Saya menjelaskan situasinya perubahan persekitaran keselamatan dan keperluan mendesak untuk bekalan tambahan. Saya meminta jadual penghantaran secepat mungkin. Ekspresi pengurus itu menjadi gelap. Barisan pengeluaran semasa telah tepu, jawabnya. Dia menjelaskan bahawa pesanan telah melonjak dari seluruh Eropah kerana perang Ukraine. Anda perlu menunggu sekurang-kurangnya 3 tahun, katanya. 3 tahun. Saya terkejut. Saya bertanya lagi. Bagaimana jika kita membayar lebih? Dia menggeleng. Ini bukan masalah wang, katanya. Secara fizikal, kapasiti pengeluaran kami telah mencapai had. Kami menghadapi kesukaran untuk memenuhi permintaan negara kami sendiri. Saya bertanya dengan terdesak. Adakah tiada cara untuk memajukannya, walaupun sedikit? Pengurus itu teragak-agak sejenak dan kemudian berkata, tiada bekalan yang boleh diberikan sekarang. Pandangannya di seberang skrin terasa dingin. Israel bukan lagi pilihan. Saya menghubungi syarikat Perancis mereka yang disingkirkan 2 tahun lalu kerana masalah harga. Tetapi kini, kami tidak berada dalam kedudukan untuk memilih. Pengurus itu mendengar penjelasan saya dan menjawab dengan ringkas. Baki pesanan semasa adalah untuk 5 tahun, katanya. Kontrak baharu hanya boleh dilakukan selepas sekurang-kurangnya 6 tahun. Nombor 6 tahun membuat saya terdiam. Syarikat Jerman juga sama. Pengeluaran tidak dapat mengejar pembinaan semula tentera negara anggota NATO. Mereka memberitahu saya bahawa penghantaran adalah sekurang-kurangnya 4 tahun. Saya menutup telefon dan jatuh ke kerusi saya. Semua syarikat pertahanan Eropah telah menutup pintu. Harapan terakhir ialah Amerika Syarikat. Martin menghubungi agensi perolehan Jabatan Pertahanan ASREC. Jawapan tiba 2 hari kemudian melalui email. Tangan saya menggeletar semasa membaca kandungan. Ia menyatakan dengan jelas bahawa keutamaan adalah mengisi semula stok tentera AS sendiri. Stok telah kehabisan akibat sokongan Ukraine, dan ekspor kepada sekutu tidak mungkin buat masa ini. Semua pintu telah ditutup.
Perancis, Israel, Jerman, AS, semua rakan kongsi yang saya percayai mengulangi jawaban yang sama. Tiada barang untuk diberikan sekarang. Saya duduk termenung. Rangkaian yang saya yakini sempurna telah runtuh dalam sekelip mata. Saya pergi berjumpa pengarah keuangan. Saya melaporkan situasi itu dan meminta peningkatan belanjawan. Tetapi dia bertanya, apa gunanya meningkatkan belanjawan jika tiada tempat untuk membeli? Saya tidak dapat menjawab. Dia betul. Malam itu, Menteri Pertahanan menelepon. Dia bertanya tentang kemajuan. Saya menjawab dengan jujur. Semua syarikat telah menolak. Tiada pilihan yang boleh diperoleh dalam jangka masa pendek. Suara Menteri merendah. Jadi, kita tidak ada apa-apa? Tanyanya. Saya tidak dapat berkata apa-apa. Ya, kami tidak ada apa-apa. Hanya peralatan yang akan tiba dalam 24 bulan. Dan tiada senjata yang diperlukan sekarang. Kekurangan bernilai 40 bilion kron telah berlaku. Ia adalah bencana yang dicipta oleh keangkuhan. Keesokan harinya, mesyuarat tindak balas tergempar diadakan. Kaki tangan berkata mereka telah berjaga malam mencari alternatif, tetapi kesimpulannya sama. Tiada negara barat yang dapat membekalkan segera. Bilik mesyuarat tenggelam dalam kesunyian yang berat. Ketua operasi bertanya, adakah negara bukan barat telah dipertimbangkan? Saya menggeleng. Jika bukan peralatan standar NATO, akan ada masalah keserasian, jelas saya. Tetapi dia membantah, survival lebih penting daripada keserasian. Martin berkata dengan berhati-hati, kami boleh menyemak semula pilihan Malaysia. Bilik mesyuarat menjadi sunyi. Semua orang memandang saya. Ia adalah negara yang sama yang saya sebut orang ketiga dan tolak 2 tahun lalu. Saya menggigit bibir. Maruah saya terluka. Tetapi tiada pilihan. Eropah, AS, Timur Tengah semuanya menutup pintu. Hanya Malaysia yang tinggal sebagai satu-satunya kemungkinan mereka yang saya abaikan, ketawakan, dan tolak. Saya bertanya kepada Martin, adakah Anda mempunyai maklumat hubungan pihak Malaysia? Dia mengangguk dan mengeluarkan fail. Ia adalah kad nama yang diterima di lobi 2 tahun lalu. Nama Encik Hafiz bin Ahmad terpapar. Saya merenung kad nama itu lama. Saya mengarahkan untuk menghubungi mereka. Suara saya menggeletar. Ia adalah saat saya terpaksa merayu kepada mereka yang saya tolak selepas mereka datang 3 kali dalam 2 tahun. Saya yang menggelar mereka orang ketiga dan membiarkan mereka menunggu di bawah hujan, kini terpaksa tunduk di hadapan mereka. Martin menyusun email. Saya menyemak kandungannya ayat-ayat yang sopan dan merendah diri. Ia sama sekali berbeza dengan nada angkuh yang saya gunakan 2 tahun lalu. Semasa butang hantar ditekan, saya mendengar sesuatu runtuh. Masa menunggu balasan terasa lama. Sejam, 2 jam, 3 jam berlalu, tetapi tiada berita. Saya cemas. Ketakutan ditolak mula timbul. Betapa memalukannya jika mereka yang saya abaikan kini mengelak saya. Menjelang petang, balasan akhirnya tiba. Martin tergesa-gesa membawa komputer ribanya. Itu adalah jawaban daripada pihak Malaysia. Saya merenung skrin. Ayatnya pendek dan jelas. Ia mengatakan bahawa pertimbangan boleh dibuat, tetapi ada syarat. Ia menyatakan bahawa bidaan sebelumnya adalah batal dan semua perbincangan akan dimulakan semula. Harga, syarat, dan jadual, semuanya adalah subjek rundingan semula. Kawalan telah sepenuhnya beralih kepada mereka. Saya merenung monitor. Syarikat yang templatnya saya gunakan sebagai alas kopi 2 tahun lalu, orang yang saya biarkan menunggu di lobi, kini menetapkan syarat. Pengabaian yang saya lemparkan telah kembali seperti bumerang dan mengenai saya dengan tepat. Tetapi saya tidak boleh menolak. Perancis 6 tahun, Israel 3 tahun, Jerman 4 tahun, AS mustahil. Malaysia adalah satu-satunya pihak yang boleh kami ajak berbincang sekarang. Saya mengangguk. Saya mengarahkan Martin untuk menerima. Dalam perjalanan pulang malam itu, jalan di luar tingkap kereta gelap dan lampu jalan bersinar sendirian. Saya menggenggam stereng dengan erat. Pilihan yang saya yakini sempurna telah menjadi bencana. Dan alternatif yang saya abaikan telah menjadi satu-satunya harapan. Apabila perang Ukraine dan kemungkinan penarikan AS bertindih, semuanya terbalik. Rakan kongsi yang terbukti semuanya mengulangi perkara yang sama. Tiada barang untuk diberikan sekarang. Hanya dalam 24 bulan, kekurangan bernilai 40 bilion kron telah berlaku dan negara anggota NATO ditinggalkan tanpa apa-apa. Hanya Malaysia, yang saya panggil orang ketiga, yang tinggal. Mereka, yang saya gunakan sebagai umpan rundingan, adalah satu-satunya pihak yang boleh kami ajak berbincang sekarang. Bumerang itu kembali tepat kepada saya.
Apa yang saya abaikan kini menilai saya, dan apa yang saya tolak kini saya merayu. Saya melihat wajah saya terpantul di cermin pandang belakang. Ekspresi yang asing, keangkuhan hilang, hanya kebimbangan dan penyesalan yang tinggal. Saya sedar buat kali pertama, jenama, sejarah, perkongsian semua itu tidak berguna di hadapan krisis. Kini giliran Malaysia untuk menjawab. Mereka akan ingat bagaimana saya memperlakukan mereka 2 tahun lalu. Mereka akan ingat membiarkan mereka menunggu di lobi, membiarkan mereka basah dalam hujan, dan memanggil mereka orang ketiga. Kini, saya berada dalam kedudukan untuk menunggu jawaban mereka. Ia adalah pengabaian yang kembali seperti bumerang realiti yang tepat, dingin, dan tidak dapat dielakkan. Arahan tergempar daripada Menteri Pertahanan tiba pada keesokan pagi. Perintah untuk merangka rancangan pertahanan dengan tenaga sedia ada. Saya diarahkan untuk menjalankan simulasi hanya dengan peralatan yang benar-benar boleh dikerahkan. Saya turun ke bilik operasi bawah tanah bersama ketua operasi. Ia adalah ruang yang jarang digunakan. Apabila pintu besi dibuka, kesejukan menyelimuti badan saya. Suasana dingin yang dicipta oleh dinding konkrit lama dan lampu pendar fluor. Peta digital gergasi dipasang di tengah bilik operasi. Seluruh Denmark dapat dilihat sekilas pandang. Garis pantai, bandar utama, dan pangkalan tentera ditandai dengan titik dan garisan biru. Ketua operasi mengendalikan skrin sentuh. Dia mula menandakan laluan pencerobohan Rusia yang dijangka dengan anak panah merah. Ia adalah senario pendaratan melalui Baltik. 3 garisan merah merebak ke arah garis pantai kami. Saiz pasukan yang dijangka muncul dalam angka di setiap laluan. Kini giliran saya. Saya perlu menempatkan tenaga pertahanan. Saya membuka pangkalan data Direktorat Perolehan. Senarai SPH yang sedang beroperasi muncul di skrin. 12 unit Paladin, purata usia operasi 15 tahun, ditunjukkan. Itu sahaja. Saya mula menempatkan 12 unit itu di atas peta. Terdapat 7 titik pertahanan utama 3 kubu pantai dan 4 titik daratan. Pengiraan mudah menunjukkan bahawa kurang daripada 2 unit boleh ditempatkan di setiap titik. Saya memegang tetikus dan teragak-agak. Saya perlu memutuskan tempat untuk bertahan dan tempat untuk menyerah. Ketua operasi bertanya, bilakah peralatan yang baru diperoleh akan tiba? Saya menjawab, kontrak Israel dalam 20 bulan. Pengambil alihan tambahan masih belum pasti. Dia mengeluh. Jadi, kita hanya ada 12 unit sekarang. Dia bertanya kembali. Saya terpaksa mengangguk. Syarikat Eropah semuanya meminta menunggu beberapa tahun. AS berkata mustahil dan pilihan lain sedang dicari. Tetapi buat masa ini sahaja yang kami ada 12 unit peralatan berusia 15 tahun. Ketua operasi memulakan simulasi. Ikon merah muncul di skrin dan bergerak ke arah garis pantai. Ia adalah pasukan perisai pertama. Titik biru yang mewakili SPH kami bertaburan di atas peta. Perbezaan angka adalah luar biasa. Semasa simulasi berjalan, saya merenung skrin. Anak panah merah marah dengan pantas ke daratan. Garisan pertahanan kami ditembusi di mana-mana. 12 unit tidak dapat menghalang 3 laluan pencerobohan secara serentak. Masa berlalu di sudut kanan atas skrin 3 jam, 6 jam, 8 jam. Selepas 8 jam, sebuah bandar utama bertukar merah. Keputusan keluar. Runtuhan barisan pertahanan awal dalam 4 jam, kejatuhan bandar utama dalam 12 jam itu adalah ramalan. Kami tidak dapat bertahan selama sehari. Ketua operasi membiarkan monitor dihidupkan. Ia adalah tekanan tanpa kata untuk melihat hasil ini dengan jelas. Dia mencadangkan senario lain menumpukan pertahanan hanya di bandar-bandar utama dan meninggalkan yang lain. Saya tersentak. Meninggalkan bermakna meninggalkan rakyat di sana. Tetapi kerana kekurangan tenaga tiada pilihan. Simulasi dijalankan semula. Kali ini, tumpuan penempatan di Copenhagen dan Aarhus. 10 daripada 12 unit dikerahkan. Hasilnya sedikit lebih baik kami boleh bertahan sehingga 20 jam. Tetapi sebagai balasan, bandar-bandar lain jatuh serta-merta. Staf perisikan membawa bahan tambahan. Video latihan Rusia baru-baru ini, mereka berulang kali melatih operasi pendaratan. Ini bukan kemungkinan, tetapi senario yang telah disiapkan. Mereka benar-benar boleh datang, dan kami tidak bersedia. Ketua operasi bertanya, adakah tiada cara untuk mendapatkan bekalan segera? Saya menggeleng. Semua saluran telah digunakan, tetapi tiada pembekal segera. Dia bertanya kembali. Jadi, adakah kita patut menunggu dan mati sahaja? Saya membela diri, kami masih berunding dengan syarikat Eropah. Kami akan mencari jalan penyelesaian tidak lama lagi.
tetapi suara saya menggeletar. Saya sendiri tidak yakin. Prancis 6 tahun, Israel 3 tahun, Jerman 4 tahun. Bagaimana mungkin ada jalan penyelesaian? Ketua operasi mematikan semua penanda di peta. Seluruh Denmark terpapar di skrin. Copenhagen, Odense, Aarhus, Aalborg, semua bandar berkelip dengan titik biru. Tetapi ikon senjata untuk mempertahankan bandar-bandar itu terlalu sedikit. Situasi kekal sama-sama ada peta diperbesar atau dikecilkan. Saya menyentuh skrin permukaan kaca yang dingin. Ruang kosong di peta ini adalah hasil daripada pertimbangan saya. Kontrak dengan Israel adalah untuk 20 bulan akan datang. Bekalan tambahan tidak dapat diperoleh di mana-mana. Dan sekarang, kami hanya mempunyai 12 unit peralatan berusia 25 tahun. Saya tiba-tiba sadar, apa yang kami beli hanyalah janji, bukan senjata. Kontrak dengan Israel hanyalah kertas, penuh dengan frasa yang indah. Tetapi tiada apa-apa yang boleh ditempatkan di peta ini sekarang. Perkongsian yang terbukti, dan rantaian bekalan yang boleh dipercaya yang kami banggakan tidak mempunyai substansi di hadapan krisis. Saya keluar dari bilik operasi dan berjalan di koridor, menaiki tangga ke tingkat atas. Apabila saya keluar, matahari bersinar terang. Ia adalah petang yang damai. Orang ramai menjalani kehidupan seharian mereka. Mereka tidak tahu bahawa hampir tiada senjata untuk melindungi mereka. Saya kembali ke pejabat dan memandang keluar tingkap. Pemandangan bandar Copenhagen di bawah, bumbung merah, bangunan putih, jalan-jalan yang tenang. Tetapi dalam simulasi bilik operasi, bandar itu bertukar merah dalam 12 jam. Satu pilihan saya telah membahayakan semua keamanan itu. Menjelang petang, saya turun semula ke bilik operasi. Saya menghidupkan peta sendirian. Seluruh Denmark muncul. Saya menunjuk bandar-bandar utama satu persatu. Ratusan ribu orang tinggal di setiap bandar. Tetapi hanya 12 SPH untuk melindungi mereka. Saya merenung peta, dan pandangan saya kabur. Ia adalah peta penempatan yang kosong. Tiada tenaga untuk ditempatkan. Saya percaya pada keunggulan pertahanan Eropah. Saya memilih rakan kongsi yang terbukti, dan saya mempercayai jenama. Tetapi yang tinggal hanyalah peta kosong. Saya mematikan skrin dan keluar dari bilik operasi. Semasa menaiki tangga, saya berfikir, Prancis, Israel, Jerman, AS, semuanya hanya memberi janji. Apabila krisis melanda, mereka semua mengulangi perkara yang sama. Tiada barang untuk diberikan sekarang. Terdapat peta kosong di bilik operasi bawah tanah, dan ruang kosong itu adalah hasil daripada keangkuhan saya. Tetapi saya masih tidak mahu mengakuinya bahawa pertahanan Eropah salah, bahawa pilihan saya salah, bahawa saya perlu mencari alternatif lain. Saya mahu percaya bahawa jika saya menunggu sedikit lagi, jika saya mencari sedikit lagi, jawapan akan datang dari suatu tempat di Eropah. Malam itu, sambil melihat peta kosong, saya masih menyemak senarai syarikat Eropah. Ia adalah cubaan terakhir saya untuk mengelak realiti. Apabila saya pulang, lampu di ruang tamu dihidupkan. Saya mengambil alat kawalan jauh dan menghidupkan TV. Saya menukar saluran tanpa berfikir. Berita sedang disiarkan laporan khas mengenai situasi keselamatan Eropah. Penyampai berita menerangkan status pembinaan semula tentera negara anggota NATO. Saya merenung skrin. Skrin beralih. Padang latihan tentera darat Poland muncul. Pasukan perisai bergerak di padang yang luas. Apabila kamera zoom, kereta kebal kelihatan jelas corak penyamaran hitam dan hijau, laras meriam yang anggun, dan tulisan di sisi menarik perhatian saya. Ia adalah tulisan dalam bahasa Malaysia. Harimau, MBT. Main Battle Tank, tertulis di situ. Ia adalah kereta kebal buatan Malaysia. Peluh dingin mengalir di belakang saya. Kereta kebal di skrin bergerak dalam formasi, turret berputar dengan tepat dan kelajuannya pantas. Ia tidak kelihatan seperti mainan. Suara penyampai kedengaran. Poland telah memperoleh 100 kereta kebal dan 60 SPH dari Malaysia dalam tempoh 2 tahun yang lalu, lapornya. Ia telah dikerahkan, dan mereka sedang menjalani latihan pertempuran sebenar. Nafas saya tersekat. Poland telah bersedia sejak saat saya memanggil Malaysia orang ketiga 2 tahun lalu. Skrin berubah lagi. Kali ini, ia adalah pemandangan menembak SPH. Nama model Harimau SPH terpapar sebagai caption. Ia adalah produk yang sama yang saya gunakan templatnya sebagai alas kopi. Api terpancar dari laras dan peluru ditembak. Kelajuan pemuatan semula adalah pantas. Ia siap untuk menembak semula dalam beberapa saat. Wawancara dengan Menteri Pertahanan Poland disiarkan.
Dia berkata dengan ekspresi puas, senjata Malaysia mempunyai prestasi yang sangat baik dan penghantarannya tepat. Kecepatan penghantaran adalah yang paling penting. Dia berbangga kerana telah menutup jurang tenaga dalam masa 2 tahun. Saya menggenggam alat kawalan jauh, 2 tahun. Poland telah memperoleh 100 kereta kebal dan 60 SPH dalam 2 tahun. Apa yang kami lakukan dalam tempoh yang sama? Kami hanya menandatangani kontrak dengan Israel. Penghantaran sebenar masih 18 bulan lagi. Askar Poland dalam skrin sedang berlatih. Wajah muda. Mereka penuh keyakinan ekspresi tentera yang dilengkapi dengan peralatan terkini. Sebaliknya, bagaimana dengan kami? Kami berada dalam situasi di mana kami perlu mempertahankan negara dengan 12 unit peralatan berusia 25 tahun. Penyampai meneruskan analisis. Peningkatan tenaga pantas Poland menghantar mesej keselamatan kepada negara-negara jiran. Mereka kini mempunyai keupayaan untuk bertindak balas secara substantif terhadap ancaman Rusia. Ia juga disebut sebagai model teladan dalam Perikatan NATO. Saya mematikan TV. Saya tidak tahan lagi untuk melihat. Saya duduk dalam gelap, cuba menarik nafas, tetapi jantung saya berdegup kencang. Adakah ini cemburu, penyesalan, atau kemarahan? Semua emosi bercampur dan menindih dada saya. Saya teringat adegan bilik mesyuarat 2 tahun lalu. Apabila Martin menyebut kes Poland, apa yang saya katakan? Poland membuat pilihan itu kerana mereka terdesak. Saya berkata kami berbeza, kami memilih yang terbaik dengan teliti. Apa yang dibawa oleh kehati-hatian itu? Poland bergerak. Mereka berlatih, menempatkan dan bersiap sedia. Kami hanya melihat dokumen kontrak, email, cadangan, nota rundingan, hanya timbunan kertas. Tiada satu pun senjata sebenar. Saya tidak boleh tidur. Saya duduk di sofa, merenung kegelapan. Adegan kereta kebal Poland bergerak terus berulang di kepala saya. Kereta kebal itu melindungi Poland pada saat ini. Apa yang melindungi kami? 12 unit SPH berusia 25 tahun. Keesokan paginya, dalam perjalanan ke tempat kerja, saya menghidupkan radio dan berita yang sama sedang disiarkan kisah kejayaan peningkatan tenaga Poland. Seorang pakar menganalisis. Dia menilai bahawa Poland telah membuat pilihan yang tepat. Keputusan yang menekankan kelajuan dan praktikaliti telah berbaloi. Saya mematikan radio. Saya tidak mahu mendengarnya. Tetapi apabila saya tiba di pejabat, kaki tangan berbisik-bisik. Mereka bertanya sama ada saya melihat berita malam tadi. Reaksi mereka adalah mereka cemburu pada Poland. Martin masuk ke pejabat saya. Ekspresinya berat. Adakah Anda melihat berita itu? Tanyanya. Saya mengangguk. Dia berkata dengan berhati-hati, tidakkah kita boleh mempertimbangkan laluan yang sama seperti yang dipilih oleh Poland 2 tahun lalu? Saya memukul meja. Masih bercakap tentang itu? Saya menjerit. Saya berhujah bahawa kami berbeza daripada Poland dan kami perlu memilih sistem yang terbukti. Martin keluar tanpa berkata apa-apa. Tetapi pandangan matanya berkata, sampai bila Anda akan mengelak realiti? Pada sebelah petang saya dihubungi oleh ketua operasi. Beliau berkata balasan telah tiba dari ibu pejabat NATO. Ia adalah hasil semakan laporan kesediaan pertahanan kami. Kandungannya ringkas. Penilaian bahawa jurang tenaga adalah serius dan sure untuk mendapatkan jaminan segera. Sure, bukan perintah atau sokongan. Hanya sure. Maksudnya, masalah kami perlu kami selesaikan sendiri. Perikatan NATO juga adalah survival sendiri. Hanya negara yang bersedia sendiri seperti Poland yang akan bertahan. Mesyuarat tergempar, diadakan di bilik mesyuarat. Wajah kaki tangan muram. Seseorang berkata, tidakkah kita perlu mengambil kira kes Poland? Orang lain mengangguk, tetapi saya masih berkeras. Saya berhujah bahawa pertahanan Eropah adalah jawapannya. Saya berkata bahawa jawapan akan datang dari Perancis atau Jerman jika kami menunggu sedikit lagi. Saya menekankan bahawa pilihan yang tidak teruji adalah berbahaya. Bilik mesyuarat menjadi sunyi. Tiada siapa yang membantah, tetapi tiada siapa yang bersetuju. Selepas mesyuarat, saya ditinggalkan sendirian. Saya memandang keluar tingkap, Copenhagen yang damai. Tetapi dalam simulasi bilik operasi, bandar itu jatuh dalam 12 jam. Poland bersedia, tetapi kami tidak. Menjelang petang, saya menyemak berita sekali lagi. Kali ini, artikel dalam talian, wawancara dengan jurucakap Kementerian Pertahanan Poland. Dia berkata bahawa kerjasama dengan industri pertahanan Malaysia adalah pengubah permainan. Dia menilai bahawa penghantaran pantas dan prestasi cemerlang melebihi jangkaan. Saya melihat komen di bahagian bawah artikel.
Pengguna internet dari pelbagai negara Eropah cemburu. Kebanyakan reaksi adalah bahwa pilihan Poland adalah bijak. Seseorang dari Jerman mengulas bahwa negaranya sepatutnya membuat pilihan yang sama. Saya menutup komputer riba. Dunia berubah. Keunggulan pertahanan Eropah tidak lagi berlaku. Poland telah membuktikannya. Bukan jenama yang penting, tetapi substansi. Bukan sejarah yang penting, tetapi masa kini. Bukan janji yang penting, tetapi penghantaran. Tetapi saya tidak mahu mengakuinya bahwa saya salah, bahwa Poland betul, bahwa pilihan saya 2 tahun lalu adalah kesilapan. Maruah saya tidak mengizinkan. Saya tiba di rumah. Saya menghidupkan lampu ruang tamu. Tetapi saya tidak mahu duduk. Saya pergi ke bilik belajar. Saya mengeluarkan majalah ketenteraan dari rak buku. Ia mempunyai artikel khas mengenai Poland. Foto besar kereta kebal harimau MBT ada di muka depan. Saya membaca artikel itu. Ia menjelaskan secara terperinci bagaimana Poland meningkatkan tenaga mereka dengan pantas. Faktor penentu adalah jadwal penghantaran, janji untuk dapat menghantar dalam masa 2 tahun, dan keupayaan untuk menunaikan janji itu. Ketika syarikat Eropah meminta 5 atau 6 tahun, Malaysia berjanji 2 tahun dan menunaikannya. Saya menutup buku itu. Kami hanya melihat dokumen, fikir saya. Kontrak, cadangan, penilaian, rundingan, hanya kerja dokumen yang tidak berkesudahan. Dalam masa itu, Poland menerima senjata, melatih, dan menempatkan. Saya memandang ke luar tingkap, malam yang gelap. Di seberang Baltik, di sebalik kegelapan itu, terdapat Rusia. Poland bersedia, tetapi kami tidak. Mereka mempertahankan sempadan mereka dengan 100 kereta kebal, tetapi kami perlu mempertahankan garis pantai dengan 12 SPH. Ia bukan cemburu, bukan penyesalan, ia adalah ketakutan. Realiti bahwa kami adalah ahli NATO yang sama, menghadapi ancaman yang sama, tetapi seseorang bersedia dan seseorang tidak ada apa-apa, adalah menakutkan. Jika pilihan Poland betul, maka pilihan kami salah, tetapi saya masih tidak mengakuinya. Saya meyakinkan diri saya bahwa Poland adalah Poland dan kami adalah kami, bahwa situasinya berbeza, dan pilihan kami akan betul dalam jangka masa panjang. Ia adalah usaha terakhir saya untuk mengelak realiti. Tetapi dunia tidak menunggu kedegilan saya. Masa berlalu, ancaman semakin menghampiri, dan Poland sedang bersiap sedia, tetapi kami masih tanpa apa-apa. 4 hari selepas melihat berita Poland, kata putus datang dari Menteri Pertahanan. Saya diarahkan untuk meletakkan jawatan sebagai pengarah perolehan, jika saya tidak dapat mengemukakan alternatif minggu ini. Saya duduk di meja dan menyusun pilihan. Eropah semuanya mengambil masa bertahun-tahun AS mustahil dan hanya tinggal satu. Saya memanggil Martin. Saya mengarahkan untuk menghubungi pihak Malaysia. Suara saya menggeletar. Ia adalah saat saya menghulurkan tangan kepada mereka yang saya panggil orang ketiga 2 tahun lalu. Martin mengangguk tanpa berkata apa-apa. Saya merasakan kelegaan dan simpati serentak di matanya. Keesokan harinya, balasan tiba. Kandungannya adalah bahwa pertemuan boleh diadakan. Tetapi tempat itu bukan kami yang tetapkan. Ia dinyatakan untuk datang ke pejabat cawangan Eropah Syarikat Malaysia di Brussels. 2 tahun lalu, mereka menunggu di lobi kami. Tetapi kali ini, saya yang perlu pergi. Pada pagi janji temu, saya bangun lebih awal daripada biasa dan memilih pakaian. Saya memakai sut paling mahal, tetapi entah bagaimana ia terasa lusuh. Saya melihat diri saya di cermin keyakinan hilang. Hanya kebimbangan yang mengisi wajah saya. Pejabat Syarikat Malaysia terletak di Brussels. Ia adalah perjalanan sejam dengan kapal terbang dari Copenhagen. Saya pergi ke lapangan terbang bersama Martin. Di dalam pesawat, saya menyemak bahan kuantiti yang kami perlukan, jadwal penghantaran yang diharap, had belanjawan. Semuanya telah disusun, tetapi kami tidak mempunyai kad rundingan. Kami tiba di lapangan terbang Brussels. Kami menaiki taksi ke pejabat. Ia adalah bangunan moden. Di lobi, saya melihat papan tanda dalam bahasa Melayu dan Inggris. Tertulis Industri Pertahanan Malaysia, IPM, Cawangan Eropah. Nama yang saya abaikan 2 tahun lalu kini adalah satu-satunya harapan saya. Seorang lelaki berdiri menunggu di hadapan bilik mesyuarat. Encik Hafiz bin Ahmad, orang yang sama yang menyerahkan kad namanya di lobi 2 tahun lalu. Saya menghulurkan tangan untuk berjabat. Tangannya dingin dan kaku. Ekspresinya hambar, bukan sambutan, bukan permusuhan, tetapi wajah yang neutral. Encik Hafiz membuka mulut. "Apa tujuan pertemuan hari ini?" tanyanya. Saya mengeluarkan kata-kata yang telah saya sediakan.
Saya menjelaskan bahawa persekitaran keselamatan telah berubah dan pengambilalihan tenaga tambahan adalah mendesak. Saya berkata bahawa kami ingin mempertimbangkan produk Malaysia, tetapi suara saya tidak bermaya. Encik Hafiz mengangguk. Saya faham, katanya. Tetapi kontrak ini berbeza daripada 2 tahun lalu. Peluh dingin mengalir di dahi saya. Saya tahu apa maksud berbeza. Dia mengeluarkan dokumen. Syarat kontrak standar, jelasnya. Dia menyenaraikan. Harga mengikut piawaian syarikat. Penghantaran mengikut jadual pengeluaran. Pemindahan teknologi tidak dibenarkan. Dan 50% bayaran pendahuluan kontrak. Saya mengambil dokumen itu dan membacanya. Semua syarat memihak kepada pihak Malaysia. Saya bertanya, adakah ada ruang untuk rundingan harga? Encik Hafiz menggeleng. Pesanan semasa telah tepu, jawabnya. Dia menjelaskan bahawa pesanan dari Poland, Romania, Australia dan Mesir telah bertimbun. Maksudnya, tiada sebab untuk menurunkan harga. Bagaimana dengan penghantaran? Saya bertanya lagi. Dia membuka kalender. Jika kontrak ditandatangani sekarang, penghantaran boleh dilakukan dalam 18 bulan. Ia adalah jadual yang lebih cepat daripada Israel. Tetapi ada syarat. Ia menyatakan bahawa jika jadual pengeluaran tertunda, penghantaran juga akan ditangguhkan. Saya meminta pemindahan teknologi. Saya menjelaskan bahawa ia diperlukan untuk kerjasama jangka panjang. Encik Hafiz menolak dengan tegas. Pemindahan teknologi hanya untuk kontrak package. Pembelian mudah hanya boleh dilakukan dengan penghantaran produk siap. Saya terkejut. Tiada ruang untuk rundingan sama sekali. Harga, penghantaran, pemindahan teknologi semua syarat telah ditetapkan dan apa yang kami boleh lakukan hanyalah menerima atau menolak. Ini bukan rundingan, tetapi pemberitahuan. Encik Hafiz melihat jam tangannya. Saya ada mesyuarat dengan Menteri Pertahanan Romania dalam 10 minit, katanya. Dia mendesak saya untuk membuat keputusan kerana masa suntuk. Nafas saya tersekat. Sama seperti saya memaksa pasukan Malaysia menunggu di lobi 2 tahun lalu, kini dia memberi tekanan massa kepada saya. Martin berbisik di sebelah saya. Syaratnya terlalu keras. Mari minta rundingan semula. Tetapi saya tahu, tiada rundingan semula. Kami tiada pilihan. Saya bertanya kali terakhir. Bolehkah syarat itu diselaraskan sedikit pun? Saya merayu sama ada kami boleh mendapatkan nasihat teknikal. Encik Hafiz berfikir sejenak dan berkata, kami tidak menjual teknologi, kami menjual masa. Dia menjelaskan bahawa apa yang diperlukan sekarang ialah produk siap, bukan teknologi. Hanya di sini sahaja yang boleh menghantar dalam 18 bulan, tambahnya. Ia adalah diagnosis yang dingin, tetapi tepat. Saya melihat dokumen itu sekali lagi. Klausa penghantaran di bahagian atas. Tarikh penghantaran mengikut jadual pengeluaran Malaysia. Situasi kami tidak dipertimbangkan, semuanya mengikut jadual mereka. Encik Hafiz berdiri. Sila hubungi kami apabila keputusan dibuat, katanya. Tetapi jika terlalu lama, jadual pengeluaran akan terganggu. Dia menambah bahawa dia menjangkakan balasan selewat-lewatnya minggu depan. Dan dia menghulurkan tangan untuk berjabat. Saya berjabat tangan dengan tangan yang menggeletar. Tangannya masih dingin, tetapi tegas. Orang yang menunggu dalam hujan di lobi 2 tahun lalu kini menjadi eksekutif yang sibuk dan terdesak masa. Dan saya yang angkuh kini menjadi pembeli yang merayu. Saya keluar dari bilik mesyuarat. Berjalan di koridor, Martin berkata, syaratnya keras. Kita perlu mencari pilihan lain. Tetapi saya tahu, tiada pilihan lain. Kami menaiki teksi ke lapangan terbang. Saya memandang jalan-jalan Brussels di luar tingkap kereta. Ia adalah ibu kota Eropah. Tetapi kini ia tidak bermakna. Keunggulan pertahanan Eropah telah berakhir. Susunan baharu telah bermula dan saya terpaksa mengakui perubahan itu. Semasa menunggu di ruang istirahat lapangan terbang, saya berfikir, apa yang saya katakan 2 tahun lalu. Malaysia adalah orang ketiga, tahap mainan, umpan rundingan. Kata-kata itu telah kembali seperti bumerang. Kami tiba di Copenhagen. Saya kembali ke pejabat dan melaporkan kepada Menteri Pertahanan. Saya berkata bahawa saya telah bertemu dengan pihak Malaysia dan sedang menyemak syarat. Menteri bertanya, bolehkah kita berunding? Saya tidak dapat menjawab. 2 tahun lalu, saya adalah pihak yang dominan. Gab. Malaysia adalah pihak yang lemah. EUL, orang ketiga, dan kad rundingan. Tetapi kini, semuanya terbalik. Mereka telah menjadi pemilih, dan saya menjadi orang yang berharap untuk dipilih. Mereka telah menjadi penentu syarat, dan saya menjadi penerima. Poland telah membuktikannya.
Industri pertahanan Malaysia bukan mainan, ia telah terbukti dan ia boleh dipercayai. Romania, Australia dan Mesir beratur. Denmark berada di hujung barisan itu. Saya duduk di bilik belajar di rumah. Syarat Malaysia terletak di atas meja. Harga tidak boleh dirunding, penghantaran mengikut jadual pengeluaran, pemindahan teknologi tidak dibenarkan. Syarat yang memalukan. Tetapi tiada pilihan. Perancis meminta 6 tahun, Israel 3 tahun, Jerman 4 tahun. Hanya Malaysia yang berjanji 18 bulan. Walaupun syaratnya keras, walaupun maruah saya terluka, saya terpaksa menerimanya. Saya membuka komputer riba dan mula menulis email. Email yang menyatakan penerimaan. Tangan saya menggeletar semasa menaip. Dengan setiap huruf, saya mendengar bunyi maruah saya runtuh. Tetapi saya tidak boleh berhenti. Ia adalah isu keselamatan negara, nyawa rakyat, dan bukan situasi untuk dihakimi oleh emosi pribadi. Saya terus menaip. Saya selesai menulis email dan berhenti sebentar di hadapan butang hantar. Saat butang ini ditekan, semuanya akan berakhir keangkuhan saya. Keunggulan pertahanan Eropah, keyakinan saya 2 tahun lalu, semuanya akan berakhir. Jari saya diletakkan di atas butang. Saya menarik nafas dalam-dalam. Dan klik. Pemberitahuan bahawa email telah dihantar muncul. Saya menutup komputer riba. Kali ini, kami adalah pihak yang lemah. Bukan pemilih, tetapi penerima pilihan. Bukan penentu syarat, tetapi penerima. Bukan penghalang, tetapi penanti. Ia adalah pembalikan gap-eul realiti yang tepat, dingin, dan tidak dapat dielakkan. Kini tiba masanya untuk menuai benih yang saya tanam 2 tahun lalu. Pagi keesokan harinya selepas menghantar email penerimaan kepada pihak Malaysia, balasan telah tiba. Ringkas. Ia menyatakan bahawa draft kontrak akan dihantar dalam masa seminggu bersama-sama dengan maklumat akaun untuk pembayaran pendahuluan kontrak. Bersifat urusan, tepat, tiada emosi. Saya menghidupkan TV pejabat. Berita pagi. Laporan khas sedang disiarkan di saluran ekonomi Eropah. Tajuknya ialah Penyusunan Semula Industri Pertahanan Global. Saya memegang kopi dan melihat skrin. Penyampai berkata bahawa kemajuan syarikat pertahanan Malaysia sangat mengagumkan. Beliau menjelaskan bahawa sementara Eropah dan AS Lahi meminta penghantaran yang mengambil masa bertahun-tahun, Malaysia menyelesaikan penghantaran dalam masa 2 tahun. Beliau menambah bahawa pesanan dari seluruh dunia telah melonjak. Diketuai oleh Kes Poland, skrin beralih. Kilang pertahanan gergasi Malaysia muncul. Rakaman udara, barisan pengeluaran bersaiz puluhan padang bola sepak terbentang. Kereta kebal, SPH, dan kenderaan berperisai sedang dipasang di tali sawat penghantar. Bukan sahaja saiznya yang menakjubkan. Kelajuan, senjata siap keluar tanpa henti di skrin. Caption muncul. 3 kereta kebal, 5 SPH dihasilkan sehari. Ketika syarikat Eropah menghasilkan hanya 1 atau 2 unit sebulan, Malaysia menghasilkannya setiap hari. Adegan seterusnya adalah mengejutkan. Delegasi dari pelbagai negara bermesyuarat di bilik mesyuarat kilang. Orang berpakaian sut duduk di kedua-dua belah meja panjang. Eksekutif Malaysia membuat persembahan dan delegasi dari setiap negara mendengar dengan serius. Caption muncul. 15 negara sedang menunggu kontrak. Jumlah pesanan 50 bilion. Jumlah yang melebihi 60 trilion won. Korea. Saya meletakkan cawan. Tangan saya menggeletar, menyebabkan kopi bergoyang. Wawancara disiarkan. Pegawai perolehan Kementerian Pertahanan Jerman. Dia berkata dengan jujur bahawa mereka sedang mempertimbangkan Malaysia kerana syarikat pertahanan Eropah tidak dapat memenuhi jadual penghantaran. Beliau menambah bahawa kualiti telah terbukti dan satu-satunya masalah ialah jadual pengeluaran. Jantung saya berdegup kencang. Jerman pun mencari Malaysia. Jerman yang boleh dikatakan sebagai kubu pertahanan Eropah. Dunia benar-benar berubah. Susunan yang saya percayai sedang runtuh. Penyampai meneruskan analisis. Daya saing pertahanan Malaysia adalah 3. Pertama, penghantaran pantas. Kedua, prestasi terbukti. Ketiga, harga yang berpatutan. Beliau menekankan bahawa penghantaran adalah penentu. 2 tahun adalah masa yang ajaib bagi negara-negara yang memerlukannya sekarang. Skrin beralih kembali ke barisan pengeluaran. Kali ini, rakaman dekat. Pekerja memasang komponen dengan ketepatan. Lengan robot mengimpal, sistem automasi memeriksa kualiti, dan senjata siap bergerak ke kawasan ujian. Narasi kedengaran.
Kilang ini beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ia beroperasi dalam 3 shift, tanpa hujung minggu. Mereka sedang memperluaskan barisan pengeluaran untuk memenuhi pesanan. Kapasiti pengeluaran dijangka meningkat 2 kali ganda tahun depan. Perbincangan panel pakar menyusul. Seorang penganalisis berkata, Malaysia bukan lagi negara yang menunggu untuk dipilih. Kini Malaysia yang memilih. Beliau menjelaskan bahawa negara yang menandatangani kontrak dahulu akan mendapat keutamaan kerana jadual penghantaran tertunda bertahun-tahun. Pakar lain memberi amaran. Jika anda tidak menandatangani kontrak sekarang, anda perlu menunggu sekurang-kurangnya 3 tahun. Beliau menunjukkan bahawa barisan pengeluaran Malaysia sudah tepu. Beliau memberi amaran bahawa peluang boleh terlepas jika keputusan tidak dibuat dengan cepat. Saya tidak dapat mematikan TV. Setiap adegan di skrin bercakap kepada saya, negara yang anda abaikan kini adalah pusat dunia. Orang yang anda panggil orang ketiga kini telah membuat seluruh dunia beratur. Adegan terakhir muncul. Senjata siap sedang dimuatkan ke kapal pengangkut besar di kawasan penghantaran kilang. Tanda kepolan kelihatan. Kren mengangkat kereta kebal, trailer mengangkut SPH, dan pekerja bergerak dengan pantas. Penyampai membuat kesimpulan. Beliau mengisytiharkan bahawa era pertahanan Malaysia telah bermula. Era monopoli Eropah dan AS telah berakhir dan kuasa baharu telah muncul. Beliau menambah bahawa persoalannya ialah siapa yang akan menandatangani kontrak dahulu. Skrin dimatikan. Saya merenung skrin hitam itu. Tangan saya yang memegang alat kawalan jauh menggeletar. Saya tidak percaya semua adegan yang saya lihat adalah realiti. Bukan Malaysia yang menjadi orang ketiga. Kami, mereka yang saya panggil umpan rundingan 2 tahun lalu kini adalah subjek yang diidam-idamkan oleh seluruh dunia. Dan saya yang angkuh berada di hujung barisan itu. Saya membuka laci meja. Saya mencari sekeping kertas yang renyuk di antara dokumen lama. Templat yang saya gunakan sebagai alas kopi 2 tahun lalu. Foto SPH harimau masih kabur di atasnya. Saya membuka templat itu. Sudut yang renyuk, kesan kopi, bahagian yang koyak kelihatan. Ia menunjukkan dengan jelas bagaimana saya memperlakukan sekeping kertas ini bukti pengabaian dan keangkuhan. 2 tahun lalu, apa yang saya buang bukan templat. Ia adalah peluang. Peluang yang direbut oleh Poland. Laluan yang dipilih oleh Romania. Saat yang diputuskan oleh Australia. Saya ketawa dan melepasi mereka. Saya memandang keluar tingkap. Langit Copenhagen tenang. Petang yang damai. Tetapi keamanan itu adalah ilusi. Peta bilik operasi kosong. Dan hanya 12 senjata yang boleh melindungi kami. Pengambil alihan baharu hanya bermula. Telefon bimbit saya berdering. Martin. Beliau melaporkan bahawa draft kontrak telah tiba dari pihak Malaysia. Dia meminta saya menyemak dan membalas. Saya berkata, baiklah. Tetapi apa yang perlu disemak? Tiada pilihan selain menerima. Saya menghidupkan TV semula. Saluran lain juga melaporkan berita yang sama. Laporan khas pertahanan Malaysia muncul di mana-mana. Dunia memberi perhatian. Negara yang sama yang saya abaikan. Dalam satu berita, statistik ditunjukkan. Ekspor pertahanan Malaysia telah meningkat 3 kali ganda dalam tempoh 2 tahun yang lalu, lapornya. Ia dijangka melepasi 10 bilion tahun ini sahaja. Pelanggan utama ialah negara anggota NATO, Timur Tengah, dan Asia. Perkataan negara anggota NATO menyebabkan hati saya terhenti. Kami juga ahli NATO, tetapi kami terlambat. Apabila Poland membuat keputusan 2 tahun lalu, kami ketawa. Apabila Romania berkontrak, kami teragak-agak. Apabila Jerman mempertimbangkan, kami masih berkeras dengan pertahanan Eropah. Penyampai melemparkan soalan. Siapa seterusnya? Siapa yang akan menjadi rakan kongsi Malaysia? Siapa yang akan mendapat manfaat daripada barisan pengeluaran ini? Soalan-soalan itu muncul di skrin. Saya tahu jawabannya. Kami sudah beratur. Di hujung barisan, membayar harga keangkuhan, membuang maruah, menerima semua syarat, dan menunggu. Saya keluar dari pejabat dan berjalan di koridor. Saya bertemu dengan rakan sekerja. Mereka juga melihat berita itu ekspresi mereka rumit. Tiada siapa yang berkata apa-apa, tetapi semua orang tahu. Kami telah membuat pilihan yang salah. Kami telah terlepas peluang, dan kini kami membayar harganya. Tetapi kini ada harapan. Dalam 18 bulan, SPH Malaysia akan tiba. Dengan prestasi yang dibuktikan oleh Poland, dengan kualiti yang disahkan, dan pada jadual penghantaran yang dijanjikan, walaupun terlambat, sekurang-kurangnya ia akan datang. Saya adalah saksi.
Saksi yang menyaksikan hasil keangkuhan, saksi yang membayar harga pilihan, saksi yang menyedari harga mengabaikan perubahan zaman. Dan kini, saya perlu mencatatkan cerita ini, supaya rakan sekerja tidak mengulangi kesilapan yang sama, supaya generasi akan datang tidak jatuh ke dalam keangkuhan, untuk meninggalkan pengajaran bahawa apabila dunia berubah, kita mesti berubah bersamanya. Dunia terus bergerak, barisan pengeluaran kilang Malaysia tidak berhenti. Pesanan dari pelbagai negara terus masuk, dan negara-negara yang menunggu giliran beratur. Di suatu tempat dalam barisan itu, terdapat Denmark. Dan mengakui fakta itu adalah pengajaran yang paling menyakitkan yang saya pelajari.